Jadi dalam membentuk keluarga ni ibarat sebenarnya seolah-olah kita nak membentuk sebuah negara. Betul tak? Bermula dengan seorang. Tapi beza kalau negara dia kena ada rakyat dulu, barulah dia ada pemimpin di kalangan mereka. Tapi kita pula mewujudkan rakyat kita dengan cara perkahwinan. Tu beza orang Islam dengan orang lain. Orang yang bukan Islam. Tu tengok pemain bola artis tu. Dia tak kahwin tapi duduk serumah. Anak dah 3 tapi belum fikir nak kahwin lagi. Bayang tu, tak ke pening tu. Kita lain, kita mensucikan hubungan tu dengan perkahwinan. Dah kahwin, kita ada lah daripada seorang dah jadi berdua. Kan? Dalam bergurau tu, dah muntah. Dah kambung parut beranak. Banyak kali lah tu. Contoh kan. Alhamdulillah, rezeki ada anak. Sebenarnya sama macam kita bernegara. Kita mempertikaikan. Kadang-kadang tengok dalam TV, sadap kau mengutuk, membalun pemimpin yang keluar TV tu. Tak kisahlah siapa pada dulu sampai sekarang kan. Ni tak betul, ni entah apa benda bangang lah, itulah inilah. Sebenarnya pernah tak kita cermin diri kita dalam mentadbir keluarga kita? Bagaimana nunjuk banyak. Seorang satu jari tunjuk ke orang, pek jari lagi tunjuk ke diri kita sendiri. Jadi macam mana nak membentuk keluarga sunnah? Macam mana kaedah macam mana nak dapat akhlak yang baik macam Nabi ni kan? Nabi ni bukan apa, semua elok, serba-serbi, complete package. Ingat tak waktu Nabi naik ke langit ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj kan? Panjang cerita tu, jadi saya ambil sikit je. Kalau nak dengar, makna kau dah panggil lagi lah Isra' Mi'raj tu tak? Macam tu lah, nak bagi faham tu je sebenarnya kan. Jadi tak ada lagu. Maksud Nabi menghadap Allah Ta'ala kan, bayangkan bila dah menghadap Allah, bayangkan. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan bila Nabi turun, kalau yang bab solat tu kan, kita tengok satu apa Allah Ta'ala beritahu. Maksud Allah panggil Nabi naik satu tangga sampailah jumpa menghadap Allah. Macam mana Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu. Allahu Akbar. Makna Nabi dah menghadap dah one by one dengan Allah Ta'ala ni. Dah menghadap Allah Ta'ala pun dia masih menunduk hormat. Bayang tuan-tuan, cuba kalau kita dapat peluang jumpa, perhati betul-betul lah kan. Tak, begitulah adab Nabi kita. Wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Antara yang disebut pertama, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Macam declare tu, declare kau kekasih aku kan. Masa Allah Ta'ala mula cakap dongakkan kepalamu dan bermohonlah, apa Nabi sebut? Nabi sebut kelebihan Nabi-Nabi lain, apa yang Allah dah bagi. Nabi Daud kau bagi kekuatan boleh lembutkan bosi, kau bagi Nabi Ibrahim, jadi kau bagi Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, kau bagi semua sebut Nabi. Sudah Nabi tak sebut untuk diri dia, seolah-olah apa? Sebenarnya Allah Maha mengetahui Nabi ni sebenarnya dah memuji Allah sebab Allah dah bagi baca-baca kelebihan kat Nabi lain. Untuk aku ni seoranglah kat kau secara tersirat macam kita lah tiba-tiba menteri wilayah lah panggil Jawatan Kuasa Surah Al-Farabi datang, tiba-tiba kena panggil pengerusi setiausaha Benahari dengan seorang AJK, 4 orang agak-agak apa kita buat hari ni sebelum poya esok. Dah siap senarai bono nak minta, betul tak? 3 muka surat senarai tu tak dapat semua. Kita tibai lah mana satu yang dapat dah kan. Tengok berapa nasib lah, lulus berapa, nampak tak? Itu kita. Tapi Nabi surah ke Allah Ta'ala, dia tahu Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala bagi yang terbaik. Aku angkat kau sebagai kekasihku. Apa lagi? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Allahu Akbar tuan-tuan. Topuk dahi kita dengar. Ya, kau terbaik tuan-tuan. Bercakap tak habis-habis. Apa baik kan? Semayang pun kan sedih kan. Alhamdulillah malam ni kira ramai lah ni kan. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Tak maksud itulah kata kita yang terbaik lah kan. Katakan apa Nabi sebut pasal semayang jemaah, apa Nabi kata kan? Nabi kata kalau ikutkan nanti aku lah. Apa Nabi nak buat?
Ikut hati aku nak bakar rumah orang tak pergi sembahyang jemaah. Cuma Nabi tak buat, Nabi cakap ya. Mana Nabi bagi penekanan suruh salat jemaah. Kalau Nabi bakar rumah orang tu jadi sunnah kan? Nah tak ada lah kerja lain pergi bakar rumah orang, habislah satu perisin dia terbakar, apa hal pula kan? Pergi satu rumah dibakar kan? Dah imam nak ambil sampai rumah dia pula kena bakar. Imam ni pun bakar rumah orang, rumah dia pun kena bakar. Tak. Maksud Nabi ni memberi penekanan suruh datang sembahyang jemaah. Okey. Kemudian apa lagi? Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Aku berikan keistimewaan pada umatmu pada hari akhirat besok. Maknanya umat Islam yang ni, umat akhir zaman ni umat Muhammad ni akan dihisap dulu sebelum umat lain. Boy, special betul. Apa lagi? Aku berikan panji liwaul ham kepadamu. Panji liwaul ham. Panji liwaul ham yang mana para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul semua bernaung bawah panji yang sama. Nabi ketua. Hebat betul. Masa itulah tuan-tuan, para nabi dan para rasul yang lain semua mengayu-ayu ke Allah Ta'ala tanpa merendahkan martabat nabi dan rasul yang lain. Ya Allah, jadikanlah kami ni umat Muhammad. Tak dapat. Kita tak minta buka mata nak umat Muhammad. Kan? Dan aku fardukan kepada umatmu salat 50 waktu. Macam 50 waktu ada beran. 50 waktu Nabi turun jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, macam berapa waktu kau sembahyang? Yang wajib kat kau 50. Kau naik balik. Tak terbuat di umat kau. 50 waktu tu banyak tu. Tak yo pula sayang ke umat naik balik tangga tu. Jumpa Allah, ya Allah minta diskaun. Turun, kurang dah? Berapa? 45. Banyak dia tu, baik kau naik. 9 kali turun naik turun kurang 5, naik turun kurang 5, akhirnya dah tinggal 5. Kau tahu tak, 5 ni pun tak terbuat dah. Dah cukup dah tu. Tak ada muka dah aku ni minta Allah Ta'ala ni, malu mana dah. Cukuplah 5 waktu. Nabi Musa kata 5 ni pun borek untuk umat kau. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan muslimin, ramai penceramah mungkin tak share lah, mungkin ada yang share dan yang tak lah. Sebenarnya salah satu, ada pandangan menyatakan salah satu sebab Nabi Musa suruh naik lagi tu, sebab dia seronok tengok pancaran nur kat wajah Nabi Muhammad setiap kali naik turun. Sebab Nabi Musa dapat berbual dengan Allah, tapi Nabi gitu menghadap Allah betul-betul. Itu hebat dia. Itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi tu. Itu akal kau tak nak semayang tu. Oh sah betul, dia petikai pula Nabi tak naik sekali lagi. Marah kau tu kan. Tapi itu dia. Jadi Nabi kita ni ada kata kedudukan yang istimewa. Kita sepatutnya rasa syukur tu, sebabnya dalam membentuk keluarga sunnah ni memang Nabi dah pesan kan, ada hidup dengan sunnah ni selesai lah masalah kita. Hidup dengan sunnah. Sebab apa? Akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam. Ada yang terlanjang mulat, ada yang naik ketunggangan, ikut amalan masing-masing. Ada yang berjalan kaki, ada berjalan dengan lutut, ada berjalan dengan tangan, yang paling hina sekali berjalan dengan muka. Tu tajuk akhirat pun lain tu, lain. Saya tak pek nak cerita semua. Maknanya dah 2 dah syamah kena panggil. Tentulah tajuk akhirat pula. Akhirat dia kata. Dia gambar Putrajaya sebab tak jauh Tang Soman tu yang sebenarnya kan. Dah bila kita tengok semua orang pada akhirat besok semua nak cari Nabi. Ringkas ceritalah, sebab Nabi kita akan jumpa macam-macam Nabi tu. Jumpa Nabi Adam kata tak payah tolong, nafsi sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim kata tak payah tolong. Jumpa Nabi Musa, kau pergi Muhammad Nabi tolong kau ni. Sampai masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain tu jarak masa dia 1000 tahun perjalanan. Bayangkan tu. Bila jumpa dengan Nabi gitu, tu dia. Ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Kalau Rasulullah jawab ummati come here. Cakap putih. Umatku kemari kau, bertuah kita tuan-tuan. Tapi kalau kita ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, kau siapa? Habis tuan-tuan, habis. Kalau macam time tu Nabi tak kena gitu habis. Nak kena Nabi, tu dia. Ada 2 cara.
Kena buktikan kecintaan kita pada Nabi. Bila? Sekarang. Now. Al-an. Sekarang. Kan? Maknanya kena buktikan waktu kita masih hidup kat dunia ni. Bukan dah mati baru buktikan kita sayang kat Nabi. Nabi dah sayang kat kita, macam mana lah cinta tak berbalas? Macam tu lah kira. Kan? Kalau kita nak, Nabi kata tidak beriman salah seorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi daripada kamu mengasihi ibu, ayah, anak dan manusia selainnya. Makna kena sayang Nabi lebih. Kita kahwin, sayang bini kita sebab apa? Sebab Allah dan Rasul. Baru waktu ni apa nak nikah? Tak tahan warna dah mama parah waktu. Asal kau nak nikah, mak bising. Sebab mak bising nikah. Nama kau nikah, umur dah banyak. Nama kau nak nikah, cukup duit dah. La ilaha illallah. Susah nak jumpa orang lelaki ni. Kalau Imam tanya, kenapa kau nak kahwin? Kerana Allah, Mam. Allah. Sebab kebiasaan yang jawab kahwin kerana Allah ni lelaki yang dah kahwin. Tu masalah. Tu masalah. Tu tak, yang faham lah kan. Faham lah kan. Sampai nanti abang buat macam ni, abang nak nikah kenapa bang? Kerana Allah. Dia jawab kan. Tapi kau beranilah kan. Dia bukan tuan-tuannya yang bercakap ni pun tak berapa berani lah kan. Cakap boleh lah kan. Dan begitu juga kalau kita tengok tanda sayang Nabi, pertama kita kena selalu sebut nama Nabi. Sebab Nabi sebut faman ahabba syai'an aktsara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Itu tanda sayang Nabi lah. So nak sebut macam mana? Bila serangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama kita Muhammad, bini panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Tuan-tuan jangan buat macam tu, pukul rata pula. Saya ni lurus Ustaz, kan? Tak. Maknanya untuk Nabi saja. Sebab Nabi sebut al-bakhil. Al-bakhil apa? Al-bakhil apa maksudnya? Al-bakhil. Bakhil apa maksud? Apa dah? Bakhil apa maksud? Bakhil lah. Al-bakhil. Apa maksud bakhil? Koma lah dah. Tadi elok golak orang tanya. Al-bakhil apa maksud bakhil? Bakhil apa? Kodakut. Pandailah bahasa Arab tu, okey lah tu. Walaupun sekotul, inilah kan. Jadi orang yang paling kodakut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat, nampak? Nabi kata. Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Selawat berapa banyak? Ajak keluarga kita selawat. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakai mas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam itu. Tengok orang perempuan, paling tidak dia orang selawat bila time terperanjat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik dapat sekotul. Jadilah kan, jadilah. Apa ni orang perempuan kan, kacik bawang pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terperanjat ke kuali. Inilah. Mana kata amalkan, lazimkan. Dan begitu juga yang kedua, kalau kita sayangkan seseorang, kita akan amalkan apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi larang. Nak azan dulu ke tak? Azan dulu kau jalannya? Kau jalan saya balik kan? Aduh, Ustaz ni saja. Okey. Kalau kita tengok dari segi kita ni sunnah Nabi ni, makna buat apa yang Nabi ramah, buat apa yang Nabi suka, tinggal apa yang Nabi larang. Jadi daripada sebesar-besar sampailah sekecil-kecil amal. Antaranya kalau kita tengok, pertama apa yang boleh kita buat, jagalah solat di awal waktu. Ini juga sunnah Nabi. Mana azan ni dah ready dah kat surau. Bila qamat qad qamatis salat, qad qamatis salat, qad qamatis salat tu maksud tu dah berdiri kat saf dah. Bukan baru bangun. Baiklah.
Macam tu kaedah dia, maknanya awal. Tapi kalau dah sampai ke surau tu okey dah tu. Tak ada lambik lah, tak ada dia baring lu kat belakang tunggu imam baca kan. Tak ada. Jadi maknanya datang surau awal, datang ke rumah Allah awal. Jaga solat di awal waktu, pasti keluarga kita juga akan bahagia. Kualiti solat pasti berbeza antara individu yang sekadar bersolat dengan individu yang sentiasa memastikan solatnya di awal waktu. Kualitinya ibarat jauh langit dengan bumi. Kan? Usaha untuk solat awal waktu, tinggalkan urusan dunia bila azan sudah berkumandang. Azan dah cukup, tak fikir surau dah. Ingat tak 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok, yang tak ada naungan selain daripada Allah ketika akhirat besok? 7 golongan. Apa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni termasuklah suami, ya. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada rumah Allah, terpaut pada masjid. Macam kat sini terpaut hati kat surau. Dan orang yang macam ni, dia balik kampung ke pergi mana, dia tetap kalau pergi makan kawan kan, dia tanya surau dah kek tak sini. Dia tetap dah cik surau. Dia tak nak semayang kat rumah orang, tak nak. Surau dah kek tak sini. Dah kek tak. Kemudian yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diazab oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya berzina, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Perempuan cantik dan kaya, bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kau mah musing cakap-cakap orang ni. Kan dia tak apalah, muka tak boleh belah kan. Jangan macam tu. Kan kalau kaya dan cantik pun ditolak, makna buruk dan miskin lagilah tak selera. Contoh lah kira. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, maknanya menyembunyikan sumbangan dia. Tapi boleh nak bagi orang tahu, boleh. Ada orang sebut kalau itu baik bagi kamu kalau nak bagi manfaat supaya jadi contoh ikutan yang lain, bukan sebab riak menunjuk-nunjuk. Contohnya masuk dalam surau, nampak tabung, mana tabung? Depan kan, nampak dia masuk tu, dia jadi orang pertama masuk, bukan dengan tak nak mati. Allah, aku nak jadi pertama masuk, mudah-mudahan kalau orang lain nampak, orang lain pun nak sumbang. Pak kita masuk, orang lain masuk, kita pun dapat pahala. Pak, sebab kita memulakan. Tu sebab saya macam duduk makan kat kedai, jangan seorang je start selfie dengan saya, habis tu kedai tu datang pe tu. Dia kau duduk dia diam. Warning aku nak makan tak habis ayam aku tengah hari tadi. Kan? Contoh dia seorang mula, yang lain nak ikut lah. Macam tu lah. Tangan kanan bagi, tangan kiri. Itu paling baik lah, paling power sekali. Tangan kanan bagi maknanya dia menyembunyikan, merahsiakan sedekah. Kita ni terbalik pula. Edarkan senarai. Kalau bagi sumbangan tu 100, 500, tulis nama siap IC dengan nombor rumah hari. Kalau RM1 baru hamba Allah, tu tak teraya tu. Aduh, kacau tu kan terbalik tu. Patut lagi banyak lagi rahsia. Ya, tapi tak apalah. Mungkin niat dia nak bagi contoh ke orang, tak apalah. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, contohnya bangun qiyam al-lail malam-malam, duduk bersendirian tapi menangis kerana mengenang dosanya kepada Allah. Ni dapat naungan pada Allah. Tapi yang kita nak cerita tadi, orang yang hati terpaut pada surau tadi. Kan maknanya dia jaga semayang. Kemudian yang kedua, mewujudkan taklim di rumah. Maksud dia wujudkan kuliah kat rumah dia tu. Simple je, kongsian. Hari ni ayah nak kongsi sikit lah pasal Maulidur Rasul. Full steady abah. Maulud abah. Baru-baru ni abah ada dengar lah. Ustaz tu ceramah. Share. Jadi kita ni nak wujudkan suasana keluarga sunnah ni. Jadi abang tak nak lagi dah rumah kita ni, ayah tak nak lagi rumah kita ni sunyi tanpa bacaan ayat suci Al-Quran. Wah, baru dia betul. Tahu tak? Kalau kita mengaji ni, wah, dari situ. Setiap satu huruf tu pahala. Bukannya alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Anak cakap, dah lama tahu dah tu bah, rumah anak pula. Macam tu kan. Tak apalah kan. Tapi makna kata suasana tu kan, wujudkan taklim.
Tak payah lama-lama, 15 minit ke 20 minit ke setengah jam kira cukup lah tu, lepas semayang kan. Share. Sebab masa tu lah sebenarnya tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu rahsia dia. Itulah kalau contoh lepas maghrib kita duduk sekejap dengan family kita cakap, itulah waktu yang paling masuk dalam jiwa hati anak-anak kita kalau kita menasihatkan. Lepas makan konyang bagi nasihatan tu tuan-tuan. Kan seorang nak terberak, seorang nak iya tuan-tuan. Kan? Mungkin kita boleh kongsi kisah para nabi, hadis, tafsir Quran, jadikan rumah kita ni sebagai taman syurga.